petang ini. Okay, Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada petang ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada pertemuan yang lepas, iaitu masih lagi pada perbincangan tentang pendahuluan buku At-Ta'birul Qur'ani, iaitu maksudnya Ta'birul Qur'ani, penyampaian Al-Quran ataupun bicara Al-Quran ataupun ungkapan Al-Quran dan sebagainya lah. Ya. Jadi untuk makluman tuan-puan, hari itu kita dah bincang sebanyak 8 muka surat. Jadi dalam nota ni kita tambah lagi beberapa muka surat. Saya rasa sempat kot untuk tengah hari ni kita habiskan pendahuluan ni. Jadi untuk makluman tuan-puan, pada pertemuan yang lepas kita sebutkan Al-Quran Karim, keindahan bahasanya sangat luar biasa. Subhanallah. Yang pertama, dia bermula daripada sekecil-kecil elemen, iaitu huruf. Maka ada sebablah kenapa surah Al-Baqarah bermula dengan Alif Lam Mim, surah As-Sajdah bermula dengan Alif Lam Mim, surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum dan surah Luqman semuanya Alif Lam Mim. Begitu juga ada sebab kenapa surah Al-A'raf bermula dengan Alif Lam Mim Sad. Ada ulama mereka membuat penemuan, mereka katakan dalam surah-surah tersebut huruf-huruf itulah paling kerap disebut dalam surah tersebut. Tapi kita sebut salah satu bentuk sahaja yang ulama nyatakan. Barangkali ada lagi perkara yang luar pengetahuan kita ataupun kemukjizatan yang lebih besar daripada itu. Ya? Okey, itu yang pertama. Kemudian penulis mengatakan selain daripada bentuk huruf itu, ada bentuk yang kedua iaitu kalimah. Jadi kalimah ni antaranya yang disebutkan kalimah al-akhirah sama banyak dengan kalimah ad-dunya, kalimah asyayatin sama banyak dengan al-malaikah, kalimah al-hayah sama dengan al-maut, kalimah al-har sama dengan al-har ataupun as-saif sama banyak dengan al-bard ataupun asyita. Itu yang kita dah sebutkan pada pertemuan yang lepas. Jadi dan ada dalam di sini, tuan-puan boleh ulang kaji. Kemudian kita sebutkan ada pengkhususan kalimah. Pengkhususan kalimah kita mulakan daripada muka surat yang ke-6, iaitu ada kalimah ar-riyah dan ar-rih. Kedua-dua ini jika diterjemahkan kepada bahasa Melayu, diterjemahkan dengan maksud angin. Cuma bila Al-Quran membezakan penggunaan ar-riyah dan ar-rih, sudah tentu ada maksudnya yang tersendiri. Maka kita sebutkan ar-riyah lebih merujuk kepada perkara yang baik, ar-rih merujuk kepada perkara yang buruk dan berbentuk hukuman. Maka kita pada petang ini kita akan teruskan lagi contoh yang lain, iaitu pada sudut pengkhususan penggunaan Al-Quran ataupun kalimah yang Al-Quran khususkan pada maksud yang tertentu. Ya? Okey, kita teruskan pada petang ini insya-Allah pada muka surat yang ke-9. Okey, selain untuk maklumat tuan-puan, selain daripada ar-riyah dan ar-rih, ar-riyah merujuk kepada perkara yang baik, ar-rih merujuk kepada perkara yang buruk. Maka begitu juga dalam Al-Quran ada kalimah al-ghaith. Pernah dengar al-ghaith kan? Al-ghaith ni maksudnya hujan. Al-ghaith maksudnya hujan. Kemudian satu lagi al-matar. Al-matar ni juga hujan. Jadi kalau kita sekadar belajar bahasa Arab sahaja, baik Arab bicara ataupun Arab komunikasi ataupun Arab biasa, mereka tak bezakan antara al-matar dan al-ghaith. Tetapi dalam Al-Quranul Karim, al-ghaith dan al-matar ada bezanya. Al-ghaith dalam bahasa Arab artinya hujan, al-matar juga hujan. Cuma bezanya al-ghaith merujuk kepada perkara yang baik, al-matar merujuk kepada hujan yang tak baik. Okey, kita perhatikan ya. Dalam surah Al-A'raf, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amtarna 'alaihim matara." Dan kami telah turunkan hujan ke atas mereka, matara, hujan, sehujan-hujannya. Jadi tuan-puan perhatikan dekat sini, kalimah matara yang diguna pakai, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Maka perhatikanlah bagaimanakah hasil akibat perbuatan orang-orang yang berdosa. Jadi kalimah di sini
matara diguna pakai untuk merujuk kepada hujan yang tidak baik. Okey, dapat ya? Okey, sama juga dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, "Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw." Dan demi sesungguhnya mereka, yakni yang menentangmu wahai Muhammad, telah melalui satu bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Jadi dekat sini mataras saw, hujan yang buruk. Maka hujan yang buruk digunakan kalimah matar. Afalam yakunu yarawnaha? Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu menyaksikannya? Bal kanu la yarjuna nusyura. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula. Jadi kita perhatikan kalimah matar merujuk kepada perkara yang buruk. Kita teruskan lagi dengan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-173. Allah berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara." Dan kami timpakan hujan ke atas mereka, hujan. Dekat sini tuan-puan perhatikan dalam terjemahan hujan dalam kurungan azab yang membinasakan. Fasa'a matarul mundarin, maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Jadi matar ni merujuk kepada hujan azab. Okey, kita teruskan lagi. Dalam surah An-Naml, Allah berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul mundarin." Ayat yang hampir samalah dengan surah An-Naml dan surah Asy-Syu'ara ni. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan, maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Okey, jadi kita dapati kalimah matar merujuk kepada hujan azab ataupun hujan yang berbentuk siksaan. Okay, kita teruskan lagi dengan kalimah selanjutnya selain daripada al-matar yang hampir seerti dengan al-matar adalah kalimah al-ghaith. Bandingkan dengan penggunaan lafaz al-ghaith dalam firman Allah. Firman Allah, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughath." Dekat sini yughath, ya. Okey. Dekat sini yughath, ya. Yughath ni kalimah yang maksudnya yang al-ghaith lah, al-ghaith. Okay, Allah berfirman, kata, kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan. Jadi orang menerima hujan. Jadi hujan yang diceritakan dalam surah Yusuf ni adalah hujan yang baik. Wa fihi ya'silun. Pada tahun itulah mereka dapat memerah hasil. Jadi yughath merujuk kepada hujan yang baik. Okay, kita teruskan lagi. Begitu juga dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, "Wa huwa alladhi yunazzilul ghaith." Dan dialah Allah Taala yang menurunkan al-ghaith, hujan, yakni hujan yang baik, min ba'di ma qanatu, setelah mereka manusia ni putus asa, wa yanshuru rahmatah, dan dialah Allah Taala yang menyebarkan rahmatnya. Jadi al-ghaith merujuk kepada hujan yang baik dan hujan yang penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ni kita dapat ya. Ini mukadimah ya, nanti dia akan detailkan lagi lah. Ini mukadimah, dia akan detailkan lagi. Okey, jadi kita dah sebut bahagian yang pertama tadi, contoh yang pertama adalah kalimah ar-riyah dan ar-rih. Contoh yang kedua adalah al-ghaith dan al-matar. Contoh yang ketiga adalah penggunaan lafaz al-uyun dan al-a'yun, ya. Uyun dan al-a'yun. Dalam bahasa Arab, uyun artinya mata. Boleh jadi mata air ataupun mata penglihatan. Sama juga al-a'yun. Al-a'yun lebih merujuk kepada mata penglihatan dalam bahasa Arab. Tapi uyun ni disebut, uyun, orang Arab, mereka gunakan juga merujuk kepada pandangan mata. Contohnya kalau dia kata orang tu disayang, kita sayang seseorang tu, kata uyuni, mataku. Jadi uyun merujuk kepada mata. Cuma Al-Quran membezakan penggunaan uyun dan a'yun. Dalam Al-Quran, al-uyun berulang sebanyak 10 kali. Kesemuanya merujuk kepada mata air. Jadi dalam Al-Quran, uyun tak ada yang merujuk kepada mata penglihatan. Semuanya air, mata air. Ya? Contohnya, dalam surah Al-Hijr, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun."
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam beberapa syurga dan beberapa taman syurga, wa uyun, dengan mata-mata air, dengan mata air terpancar padanya. Jadi uyun dekat sini mata air. Jadi Al-Quran tak menggunakan kalimah ayun merujuk pada mata air. Okay, kita perhatikan lagi dalam surah Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh, yakni yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air. Jadi uyun artinya mata air. Itu penggunaan Al-Quran. Manakala lafaz al-ayun merujuk kepada mata penglihatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kamu lihat mata-mata mereka, tafidu minad dam', mengalir air mata, mimma arafu minal haq, kerana mereka tahu tentang kebenaran. Okay, jadi ini ayat ni turun ketika menceritakan tentang kerajaan Habsyah lah. Ya, orang Kristian, kerajaan Habsyah, Raja Habsyah. Maka akhirnya raja ini turut beriman. Jadi dalam ulum Al-Quran, ayat ini ayat yang berkaitan dengan khusus sabab. Dia ada sebab yang khusus. Dia tak boleh umumkan sebab. Sebab ayat sebelum ni Allah cerita tentang la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan dapati sedahsyat-dahsyat permusuhan antara umat Islam adalah orang yang paling benci umat Islam adalah orang Yahudi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang paling dekat hubungan dengan orang Islam adalah orang Kristian. Jadi ramai orang silap faham ayat ni, orang mengambil ayat ni dengan makna yang lebih umum. Sebenarnya ayat ni lebih kepada khususus sebab yang lebih khusus, iaitu orang Kristian yang dekat dengan orang Islam. Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah ini Raja Habsyah. Ya. Jadi dia bukannya ke semua orang Kristian dekat dengan orang Islam. Itu ayat yang disebutkanlah sebelum ayat ni, ya. Jadi dekat sini pandangan mata ataupun mata penglihatan ni Allah gunakan kalimah a'yun, bukannya uyun. Jadi dalam bahasa Arab boleh je kita sebut tara uyunahum, tetapi dekat sini disebut tara a'yunahum, bukannya uyunahum, dengan erti kata mata penglihatan. Okey, kita perhatikan lagi dalam surah Al-A'raf. Qala alqu, cerita kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, campakkanlah dahulu kepada ahli sihir. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Ahli sihir pun campakkan, kemudian ahli sihir menyihir mata manusia. Jadi mata dekat sini bukannya mata air, tapi mata penglihatan. Dan dalam bahasa Arab tak ada masalah nak sebut saharu uyunan nas. Tetapi untuk bahasa Al-Quran ada spesifikasi tertentu. A'yun merujuk kepada pandangan mata pandangan berbanding dengan uyun. Okey, kita teruskan lagi. Dalam surah Al-Kahfi, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri, iaitu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku. Jadi dekat sini digunakan kalimah a'yun, bukannya uyun. Ya. Jadi ada beza uyun dan a'yun. Ini secara ringkas. Tapi dalam buku nanti dia akan detailkan lagi, perincikan lagi. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang pertama ar-riyah dan ar-rih. Contoh yang kedua al-ghaith dan al-matar. Contoh yang ketiga al-a'yun dan al-uyun. Sekarang ini kita perhatikan pula pada sudut saraf ataupun pada sudut bentuk kalimah. Contoh yang keempat, iaitu penggunaan lafaz wassa dan awsa. Wassa maksudnya mewasiatkan. Awsa juga maksudnya mewasiatkan. Jadi dalam bahasa Melayu kita terjemahkan maksud yang sama, tetapi penggunaan Al-Quran ada beza antara wassa dan awsa. Okay, kita perhatikan, ya. Kesemua lafaz wassa merujuk dalam Al-Quran merujuk kepada urusan keagamaan. Manakala lafaz awsa merujuk kepada urusan harta.
Jadi kalimah awassa tuan-puan akan dapati ia adalah berkaitan dengan agama. Contoh dalam surah Al-Baqarah Allah sebut wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya anak-anaknya dan Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub pun begitu. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Jadi kalimah yang kita beri perhatian adalah kalimah wassa di sini. Kalimah wassa dekat sini maksudnya mewasiatkan pada urusan agama. Jadi sebab itu dipilih kalimah wassa bukannya awsa. Okay. Kita perhatikan lagi. Contoh dalam surah An-Nisa, Allah sebut walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu. Jadi dekat sini wassayna, terjemahan bahasa Melayu terjemahkan kami telah perintahkan. Tapi maksudnya bila wassa tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dekat situ maksudnya pesan dekat situ, nasihat yang dimaksudkan dekat situ adalah perintahkan. Sebab itu diterjemahkan perintahkan. Tetapi secara asasnya wassa ini maksudnya mewasiatkan. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa asal ni, dan demi sesungguhnya kami telah menasihati ataupun kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab dahulu sebelum kamu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat di sini adalah perintah, tapi wasiat yang dimaksudkan kat sini adalah wasiat pada sudut keagamaan. Kita perhatikan lagi dalam surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah kata, Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya. Ma wassa bihi Nuha, apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh. Jadi dalam terjemahan bahasa Melayu diterjemahkan yang diperintahkan. Jadi sepatutnya bahasa asal dia adalah yang telah dinasihatkan ataupun yang telah dipesankannya kepada Nabi Nuh. Tapi pesan ini bila datang daripada Allah, ia merupakan satu perintah. Jadi wasa dekat sini, nasihat ini ataupun perintah dekat sini berkaitan dengan keagamaan. Okay, kita teruskan lagi. Okey, bandingkan dengan penggunaan lafaz awsa dalam firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau yang tadi wasa, ini awsa. Contohnya dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Kat mana kalimah awsa, Ustaz? Awsanya dekat sini, yusi. Jadi kalau wasa tadi, wasa. Okey. Kalau kita tukar kepada fi'il mudhari'nya adalah yuwassi. Yuwassi. Ini fi'il mudhari'. Tapi untuk ni yusi, asalnya awsa. Kalau awsa diubah kepada fi'il mudhari' bukan yuwassi, tapi yusi. Jadi sebab tu untuk ayat ni yusi. Jadi ada sebablah juga kenapa Allah pilih untuk surah An-Nisa ni dengan bentuk ini, dengan bentuk fi'il mudhari' berbanding fi'il madhi. Itu ada sebab juga kenapa fi'il mudhari' bukan fi'il madhi. Kemudian pemilihan wasa berbanding awsa, ataupun dekat sini pemilihan yusi berbanding yuwasi, ada sebab juga. Kerana ia adalah berkaitan dengan harta pusaka. Jadi dalam bahasa Arab, wasa dengan awsa beza dekat mana, ataupun yuwasi dengan yusi. Yusi ni cukup sekadar bagi nasihat sekali. Tapi kalau yuwasi maksudnya berkali-kali. Wasa berkali-kali. Awsa sekali pun dah cukup. Jadi menunjukkan manusia ni kalau pesan-pesan berkenaan dengan harta, walaupun sekali, manusia dah ambil cakna. Berbanding kalau berkaitan dengan pesan-pesan berkaitan dengan agama, perlu diberi perhatian, perlu diulang kerap kali. Ya? Jadi ada beza awsa dan wasa. Dekat sini yusi bukan yuwasi. Kerana ia adalah berkaitan dengan harta. Urusan harta manusia ni cukup sekali bagi pesan, manusia dah ambil berat. Ya? Jadi yusikumullah. Okey, dalam ayat yang sama juga Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kat mana awsa dekat sini? Sama juga dekat yusi. Lawannya adalah yuwasi. Pasangan dia adalah yuwasi. Jadi yusi datang daripada kalimah awsa.
Pembahagian itu sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Jadi wasiat kita laksanakan, pembahagian ni kita laksanakan setelah kita selesaikan beberapa perkara lah. Antaranya hutang dan wasiat. Okay. Jadi kat sini yusi bukannya yuwasi. Kita perhatikan, kesemua lafaz awsa dalam Al-Quran tidak merujuk kepada urusan keagamaan. Jadi yang atas ni semua berkaitan dengan harta, bukannya hal keagamaan. Kecuali pada satu tempat. Iaitu firman Allah, wa awsani bis salati waz zakah. Jadi ini adalah hal keagamaan, iaitu salat. Allah pesan kepadaku untuk salat dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selagi mana aku hidup. Jadi soalan dia, kenapa untuk surah Maryam ayat ini tak sebut wa wassani bisalah? Sebab kan kita sebut tadi kan, hal agama wassa bukannya awsa. Jadi kan ayat solat ni kan adalah berkaitan dengan agama, bukannya berkaitan dengan harta. Jadi macam mana kita nak jawab? Maka kita katakan ayat ini menggandingkan solat dengan zakat. Solat dan zakat. Jadi sebagaimana diketahui umum, zakat merupakan ibadat yang berkaitan rapat dengan urusan harta. Oleh kerana ada unsur harta dekat sini, pada ibadat ini, maka disebut awsa berbanding wassa. Okey, setakat ni tuan-puan ada nak tambah ataupun ada soalan? Sementara kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Saya laju sangat tuan-puan ataupun serang elok dah? Okey je Ustaz. Okey, saya teruskan lagi. Contoh yang kelima, kita dah sebut 4 contoh. Okey, kita dah sebutkan 4 contoh. Jadi kita akan masuk kepada contoh yang kelima, insya-Allah. Okey, contoh yang kelima. Apa dia? Okey, saya teruskan ya. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang kelima, iaitu penggunaan yushaqiqi dan satu lagi yushaqi. Okey. Jadi ini kalau kita bincang pada sudut fiqhul lughah, dia hanya sebut pada satu sudut lah, mereka akan katakan tak ada beza pada makna. Itu dalam fiqhul lughah lah, dalam tentang pengetahuan tentang bahasa, ya. Jadi mereka akan katakan ini adalah satu cara bacaan ataupun cara pertuturan. Mereka akan kata tak memberi kesan pada makna. Tapi untuk Al-Quran sudah tentu ada kesan, ya. Okey, kita perhatikan ya. Penyebutan yushaqiqi dikenali sebagai al-fak. Al-fak ni maksudnya meleraikan. Kat mana lerainya? Terlerainya qaf. Qaf dekat sini ada double qaf. Dan ini ada al-fak, kita leraikan. Ya. Okey, ini merupakan gaya pertuturan dalam bahasa Al-Hijaz. Jadi dekat sini tuan-puan, lepas ni tuan-puan akan dapatlah satu pengetahuan umum, iaitu dalam Al-Quran kebanyakannya digunakan dengan bahasa Al-Hijaz. Ataupun kita sebut bahasa kabilah Hijaz, ya. Okey. Manakala penyebutan yushaqi, ni ada beza dengan yushaqiqi pada sebutan saja, pada makna tak beza. Okey, dikenali sebagai al-idgham, iaitu memasukkan. Masuk kat mana? Jadi qaf yang pertama disukun, qaf yang kedua baris bawah. Jadi dekat situ idgham, tasydidkan dia. Jadi ini merupakan gaya pertuturan dalam bahasa Tamim. Jadi dalam Al-Quran ataupun bahasa yang dominan, walaupun ada 7 bahasa, pada bahasa yang dijadikan hujah dalam bahasa Arab ada 7. Okey, cuma walaupun ada 7, yang paling dominan adalah Hijaz dan Tamim. Dan untuk makluman tuan-puan, Tamim ini tak ada kena-mengena dengan tanah Melayu, ya. Jadi kalau ada orang kata tu tanah mim Melayu, tuan-puan kena tanya baliklah, boleh tak mim tu maksudnya dekat situ tanah Morocco ke kan, tanah Myanmar ke. Jadi tak ada kena-mengena lah mim Tamim ni tanah Melayu ke. Tamim ni memang satu kabilah Arab. Tambah pula Tamim tu yang dihuraikan dengan maksud tanah Melayu tu, mana ada pula ni bahasa Arab, tanah Melayu tu bahasa Melayu. Ya. Okey, jadi dekat sini dalam Al-Quran ada 2 bahasa yang dominan lah, Hijaz ataupun Tamim. Okey, kita akan jadi tanya soalan, kenapa Al-Quran menggunakan 2 bahasa ni dalam
bahasa Al-Quran. Kalau saya bertutur, saya akan gunakan satu bahasa. Tidakkah cukup ada qiraat yang lain? Bila ada qiraat yang lain, tak cukup ke qiraat lain tu ganti lurah yang baru? Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran tidak saja-saja menggunakan gaya pertuturan Al-Hijaz ataupun Tamim. Ada sebab kenapa satu tempat digunakan Hijaz, satu tempat lagi pada ayat yang lain digunakan Tamim. Sebagai contoh, Yushaqiqi. Yushaqiqi ni lurah Hijaz. Manakala Yushaqi ini lurah Tamim. Ya? Okey, harapnya kita dapatlah beberapa kata kunci. Antara Yushaqiqi dikenali dengan apa kita sebut ni, fenomena ni ataupun cerita ni adalah al-fak, iaitu kita leraikan qaf, kita tidak masukkan qaf dengan qaf. Manakala yushaqi ini adalah idgham, kita masukkan qaf masuk dengan qaf, dan ini adalah lurah Hijaz, yang ini adalah lurah Tamim. Okey. Jadi ada sebab kenapa Al-Quran menggunakan kedua-dua gaya pertuturan ini. Okey. Jadi kita perhatikan Al-Quran mengkhususkan gaya al-fak pada ayat yang disebut lafaz Rasul, berbanding gaya al-idgham ni, idgham pada ayat yang disebut lafaz Allah semata-mata. Firman Allah, kita perhatikan dekat sini ya. Contoh, bila adanya kalimah Rasul dalam ayat tu, Allah gunakan yushaqiqi. Dia tak guna yushaqir Rasul. Sebab ada kalimah Rasul. Okay, kita perhatikan lagi contoh ayat lain. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Kita perhati, bila dalam fi'il madhi dia gunakan syaqu, ini idgham. Tapi bila masuk kepada fi'il mudhari' wa may yushaqiqillaha wa rasulah, ini dia jadi fak baliklah. Dia leraikan qaf. Jadi kenapa? Antaranya sebab adanya kalimah Rasul. Bila ada kalimah Rasul, dia tak guna yushaqi, tapi guna kalimahnya yushaqiqi. Yushaqiqi iaitu al-fak. Okey. Kalau kita perhatikan, berbanding dengan satu lagi ayat, Allah sebut dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Benda yang sama dengan atas ni, surah Al-Anfal. Cuma bezanya dekat sini, wa may yushaqqillah fa innallaha syadidul iqab. Beza sikit dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal wa may yushaqiqillaha wa rasulah, ada tambahan wa rasulah saja. Dalam surah Al-Hashr tidak ada tambahan wa rasulah. Jadi dekat sini dia guna yushaqqi. Ya. Yushaq ni maksud apa yushaq? Mendatangkan masyaqqah ataupun mendatangkan kesulitan. Dalam terjemahan disebut menentang. Ya. Jadi kenapa untuk lafaz yang ada Allah sahaja yushaqi idgham, tapi untuk yang ada Rasul yushaqiqi al-fak. Jadi antara huraian dia, ini antara jelah. Seolah-olah Al-Quran menyatukan dua huruf dengan cara memasukkan idgham. Dengan cara memasukkan keduanya dalam satu huruf. Qaf, yang qaf tu ada double qaf, dimasukkan dalam satu huruf kerana menyebutkan lafaz Allah semata-mata. Tapi manakala dileraikan qaf tu pada dua huruf, iaitu wa may yushaqiqi, kerana menyebutkan Allah dan Rasul. Jadi ini adalah satu bentuk peleraian lah. Itu satu sudut lah, sudut pandang. Tapi sudah tentu ada lagi huraian yang lain lah kenapa ada beza yushaqiqi dan yushaqi. Jadi kita sebut dekat dalam mukadimah ni dia tunjuk 5 bentuk perkhususan penggunaan kalam ni. Antaranya tadi ar-riyah dan ar-rih, yang kedua al-ghaith dan al-matar, yang ketiga tentang a'yun dan uyun, yang keempat awsa dan wasa, yang kelima tadi yushaqi dan yushaqiqi. Jadi selesai untuk perbincangan ini sedikit ya. Nanti dia akan ada lagi bentuk yang lain. Okey, setakat ni tuan-puan ada masalah tak untuk memahami apa yang kita bincangkan pada petang ni? Ataupun ada nak tambah, silakan. Okey, saya teruskan ya. Kalau tidak ada yang nak tambah, saya teruskan. Okey, bentuk perkhususan penggunaan Al-Quran ni sangat banyak. Di dalam bahasa Arab ni disebut khususiyat at-ta'biril Qur'ani ya. Khususiyat at-ta'biril Qur'ani. Maksudnya penyampaian Al-Quran dikhususkan pada maksud yang tertentu. Walhal kalau dalam bahasa Arab benda tu tak beza pun, tapi Al-Quran yang membezakan penggunaan tu. Jadi disebut khususiyat at-ta'biril Qur'ani. Saya tulis ya.
Hmm. Inilah maksudnya kekhususan penggunaan Al-Quran. Jadi mungkin bila saya terjemahkan ni, dia jadi bahasa tak berapa cantik lah. Saya pun tak tahu nak terjemahkan apa yang lebih sesuai. Tapi nak katakan, ungkapan Al-Quran yang bersifat khusus. Ataupun bicara Al-Quran yang dikhususkan dengan maksud yang tertentu. Ataupun dengan lafaz yang tertentu. Okey, macam ainan dalam surah Ar-Rahman. Mata air juga kan? Betul. Ain dalam bahasa Arab, kalau dia mufrad, boleh bawa maksud mata air, boleh juga bawa maksud mata penglihatan, ain. Contohnya, fihima ainani tajriyan. Jadi ain tu adalah musanna, kata dua bagi ainun. Jadi jamak dia adalah ayun ataupun uyun, dua-dua boleh pakai. Cuma untuk penggunaan Al-Quran, Al-Quran membezakan ayun dan uyun. Ainun, mata penglihatan, bukan mata air. Boleh juga kita guna ainun. Jadi ainun dalam bahasa Arab boleh jadi mata, sama ada air, mata air ataupun mata penglihatan. Tapi bila jamak, ayun ataupun uyun boleh dua-dua. Cuma Al-Quran membezakan. Kalau uyun lebih kepada mata air, kalau ayun lebih kepada mata penglihatan. Dapat ya? Sama-sama. Okey. Jadi dekat sini tidaklah kami ingin memperincikannya sekarang. Yang ni saya alih daripada bahasa dia lah. Kami hanya ingin mengukakan contoh-contoh untuk menerangkan kehalusan dan ketelitian pemilihan lafaz dalam Al-Quran. Walaupun wujud penggunaan yang sangat unik seperti ini, contohnya, walaupun Al-Quran membezakan cara penggunaan, contoh ayun dan uyun, walaupun dalam bahasa Arab tak semestinya begitu. Tapi bahasa Al-Quran tetap merupakan nilai sastra yang paling tinggi. Jadi tak ada lagi sastra ataupun teks-teks lain yang boleh melawan ketinggian nilai sastra Al-Quran Karim. Walaupun dahulu adanya syair. Syair ni yang paling megah, syair yang paling agung adalah namanya Mu'allaqat. Ya? Al-Mu'allaqat. Syair yang paling agung dulu dikenali sebagai Al-Mu'allaqat. Dalam Al-Mu'allaqat ni ada penyair yang paling agung juga. Mu'allaqat ni diberi Mu'allaqat sebabnya syair tu digantung ke Kaabah. Betapa hebatnya nilai sastra pada Mu'allaqat ni, pada syair ni. Okey, kemudian bila datangnya Al-Quran, Al-Mu'allaqat tidak lagi laris. Ya? Orang tidak lagi dengar kasidah-kasidah ni, orang dah mula beralih kepada Al-Quran Karim. Jadi, Al-Mu'allaqat mungkin tak membezakan penggunaan ini. Al-Quran sahaja membezakan penggunaan ini. Walaupun Al-Quran membezakan penggunaan ini, tetap nilai sastra Al-Quran paling tinggi. Kalau tuan-puan belajar bahasa Arab pun, tuan-puan akan dapati bahawa Al-Quran bahasanya paling tinggi. Tak ada yang boleh lawan. Saya sendiri memang ambil bidang sastra lah. Masa degree lah. Jadi dekat situ kita katakan nilai Al-Quran Karim, nilai sastranya sangat hebat, sangat dahsyat. Ya? Okey. Kita teruskan lagi. Jika anda memperhatikan kepada mana-mana sudut ungkapan bahasa Al-Quran, anda akan dapati terdapatnya kesatuan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Tiada sama sekali sebarang pertindihan dan perselisihan. Okey, ayat ni nak bagi tahu contoh macam tadi kan. Bila ada wa man yushaqillah dengan wa man yushaqiqillah wa rasulah. Okey. Jadi mungkin akan ada orang tanyalah. Ayat yang berbentuk berbeza ni, kata siapa yang menentang Allah dan Rasul. Dekat sini siapa yang menentang Allah sahaja. Sebenarnya orang yang dapat Allah ni, azab Allah yang pedih ni untuk siapa sebenarnya? Orang yang menentang Allah sahaja ke ataupun orang yang menentang Allah dan Rasul? Jadi dua ayat ni sebenarnya tak clash. Ayat ni bukanlah clash. Ayat ni adalah ada unsur takamul. Sebenarnya ia melengkapi. Al-Anfal melengkapi apa yang dibentangkan dalam Al-Hashr. Dan Al-Hashr juga melengkapi apa yang dibentangkan dalam surah Al-Anfal. Ya? Jadi dekat sini kita sebutkan ayat surah Al-Anfal dan surah Al-Hashr tidak ada sebarang pertindihan ataupun perselisihan. Sama ya kalau kita perhatikan lagi mana-mana ayat lah. Contohnya Awsa dan Wassa. Jadi walaupun Al-Quran membezakan penggunaan ni, tapi bukanlah bererti itu salah satu bentuk pertindihan ataupun bentuk perselisihan dalam Al-Quran.
Sebab tu kita akan sebut ayat yang sebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata tidakkan mereka tadabbur al-Quran. Kalau manusia cek nak cari kelemahan, kalau betul al-Quran ni bukan daripada Allah, mereka akan jumpa banyak sangat benda yang tak sama dalam al-Quran. Tapi dalam al-Quran benda yang pada zahirnya kita rasa macam tak sama, sebenarnya dia bukan tak sama. Dia sebenarnya menunjukkan satu sudut sahaja. Contohnya, ada orang kata dia tengok dia pegang gajah. Gajah ni dia kata panjang. Walhal yang dimaksudkan panjang tu adalah pada belalainya. Ada yang kata gajah ni dia tak tebal, dia nipis saja, kurus je. Walhal dia pegang pada telinga. Jadi kita katakan yang disebutkan nampak macam beza tu adalah pada sudut yang berbeza. Menerangkan lagi apa yang sebenarnya. Itu Al-Quran Karim ya. Jadi dia tidak ada ikhtilaf. Dia bukannya bentuk yang berbeza, tetapi adalah bentuk tanawwu'. Ada beza ikhtilaf dengan tanawwu'. Saya tuliskan. Ikhtilaf berbeza pada ayat tu bukannya bermaksud tanawwu'. Tanawwu'. Okey, contoh kalau orang tanya tentang contoh lelaki manusia. Ada kata manusia bermisai. Manusia kena ada misai. Ada kata manusia tak ada misai. Jadi adakah itu ayat tu statement yang ikhtilaf, statement yang berselisih. Manusia ada misai. Seorang lagi kata tak ada, manusia tak ada misai. Jadi ayat tu bukannya ayat ikhtilaf. Statement tu bukan statement yang ikhtilaf. Itu adalah bentuk tanawwu'. Manusia yang yang berjantina lelaki ada misai. Manusia yang berjantina perempuan tidak ada misai. Maka itu bukannya perselisihan. Itu adalah bentuk tanawwu'. Berbeza-beza. Kepelbagaian. Perselisihan, kepelbagaian bukannya maksud perselisihan. Boleh ya? Okey. Tanawwu' maksudnya kepelbagaian. Okey, kita teruskan lagi. Sebab tu juga setengah sarjana kan, bila mereka lihat ada beberapa perbincangan dalam mazhab ataupun perbincangan dalam aliran, mereka lihat itu bukanlah satu bentuk ikhtilaf, bukan satu bentuk perselisihan pertindihan, tapi itu adalah bentuk kepelbagaian. Jadi kepelbagaian perlu diraikan dengan baik, melainkan kalau betul-betul ikhtilaf. Jadi sebab itu dah ada buku yang tulis tentang adab ikhtilaf. Kena sama-sama hormati. Sebab manusia ni ada kepelbagaiannya. Ada orang cenderung dengan cara A, ada orang cenderung cara B. Tapi kalau kita rasa itu salah satu bentuk khilaf ataupun ikhtilaf pertindihan, kita tak akan jumpa titik pertemuan. Kita hanya jumpa titik pertindihan saja, titik perbalahan saja. Itu tidak sepatutnya berlaku ya. Okey, kita teruskan lagi. Sebagai contoh, jika anda memperhatikan kepada uslub taukid. Taukid ni apa? Taukid ni adalah gaya penegasan dalam Al-Quran. Okey, anda akan dapati ianya merupakan satu bentuk kesatuan yang penuh berseni, saling melengkapi antara satu sama lain dan bersesuaian dengan kedudukan serta konteksnya, walaupun tidak berada pada kedudukan yang sama. Contoh, Al-Quran kadang-kadang menggunakan gaya penegasan dengan lafaz inna satu-satunya sahaja. Kadang-kadang menggunakan huruf lam sahaja. Kadang-kadang juga menggandingkan kedua-duanya sekali. Kesemuanya sesuai dengan kedudukan dan konteks ayat tersebut. Contohnya tuan-tuan. Okey, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Tuhanmu juga amatlah keras balasan azabnya. Dekat sini ada dua tanda penegasan. Tanda penegasan ni lepas ni tuan-puan dah boleh pegang, namanya taukid dalam bahasa Arab ya, taukid penegasan. Maksud nak kata sungguh. Sesungguhnya. Okey. Jadi ini ada inna satu. Satu lagi lamul muzahlaqah. Dalam bahasa Arab ni dipanggil lam yang tergelincir. Lam lah. Bahasa pendeknya lam. Walau apa pun jadi lam muzahlaqah ke lam ibtidak ke lam muqassam ke, ni lam lah, kita sebut lam ya. Ini dua tanda taukid. Dua tanda penegasan. Okey. Jadi tak semua ayat begini. Tak semua ayat bila sebut Allah ni maha keras balasan azabnya, tak semua ayat ada dua tanda ni, inna dan lam. Terperhatikan contoh yang lain. Contoh yang lain, wallahu syadidul iqab. Dekat sini Allah katakan dan Allah
maha berat azab seksanya. Tak ada langsung tanda taukid. Inna tidak ada. Lam tadi pun tidak ada. Jadi soalan ni mungkin orang akan tanya, tidakkah ini dua ayat ni berselisih? Ini kata sungguh-sungguh Allah ni amat keras balasannya. Dekat sini sekadarnya sahaja Allah amat keras azabnya, tak ada sungguh-sungguh tu. Jadi tidakkah ini salah satu bentuk perselisihan? Jadi kita katakan ini bukan ikhtilaf, ini tanawwu'. Ini kepelbagaian bahasa Al-Quran, bicara Al-Quran. Audiennya berbeza, konteksnya pun berbeza, kedudukannya pun berbeza. Tetapi kenapa dua-dua bentuk ni ada dalam Al-Quran? Ini melengkapkan lagi. Bagi mereka yang kata mereka menafikan azab Allah ni keras, maka untuk mereka ini ayatnya. Tapi tak selamanya kita berdialog dengan orang yang menafikan saja. Ada orang yang akur. Untuk orang yang akur sekadarnya ini saja dah memadai untuknya. Dia nampak ya? Jadi ini adalah salah satu bentuk takamul ataupun tanawwu'. Kepelbagaian yang sifatnya adalah takamul, saling melengkapi. Boleh ya? Okey. Dia tak harapnya kalau tuan-puan harapnya tak membebankan tuan-puan lah perbincangan tentang ni. Okey, saya teruskan lagi ya. Okey, Allah berfirman sebanyak 13 kali pada kedudukan yang berbeza. Contoh, wallahu ghafurur rahim. Dekat sini tak ada langsung tanda taukid, tak ada inna, tak ada lam. Ya. Jadi secara asasnya lepas ni kalau sebut taukid paling kurang ada inna ataupun lam. Tapi dekat sini tak ada langsung inna ataupun lam. Wallahu ghafurur rahim. Tapi manakala yang ni wallahu ghafurur rahim ada 13 kali. Manakala Allah berfirman lebih 20 kali dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Ada inna. 20 kali lebih. Lebih 20 kali ada inna. Jadi ini bukan bentuk ikhtilaf dalam Al-Quran. Bukannya bentuk pertilihan. Tapi adalah innallaha ghafurur rahim. Dia melengkapkan lagi huraian wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim juga melengkapkan lagi penyampaian bahasa Al-Quran. Iaitu tak selamanya ayat tentang Allah Maha Pengampun ini ditujukan kepada orang yang betul-betul mudah nak bertaubat. Jadi kita akan perhatikanlah, yang tu kita akan masuk nanti. Ini mukadimah tuan-puan. Kalau tuan-puan tak faham kali ni pun tak ada masalah sebab kita tak uraikan secara lebih panjang lagi. Tapi nanti bila kita dah masuk pada tajuknya, yang tu memang memerlukan perhatian daripada tuan-puan. Kalau tuan-puan tak faham, kena terus tanya. Ya? Okey. Okey, qad Ustaz. Qad juga ada maksudnya. Dalam Al-Quran ada juga kalimah qad. Qad ni maksudnya, qad ni dia boleh masuk kepada fa'il saja. Yang saya sebut inna ni, inna dengan lam ni dia masuk dengan isim. Dia qad, dia ada dua keadaan. Kalau kita belajar nahwu nanti, okey, ni saya bagi pendahuluan. Qad boleh masuk kepada fa'il madhi. Okey. Qad juga boleh masuk dengan fa'il mudhari'. Mudhari'. Okey. Bila dia masuk fa'il madhi, dia bawa maksud lain. Bila masuk dengan fa'il mudhari', dia bawa maksud lain. Itu qad. Jadi bila dia masuk dengan fa'il madhi, dia bawa maksud taukid lah. Tapi bila masuk dalam fa'il mudhari', dia tak, kebanyakannya bukan maksud taukid. Ya. Jadi qad ni dia boleh jadi taukid, boleh jadi bukan taukid. Tapi qad juga termasuk salah satu huruf taukid lah. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Al-Quran juga menegaskan dengan menggunakan lafaz inna dan lam pada kedua-dua sekaligus pada tempat-tempat yang lain. Walaupun dalam Al-Quran mengandungi ratusan taukid dan hadzaf. Okey, lepas ni kita akan jumpa lawan pada taukid adalah hadzaf. Contoh kalau dekat sini innallaha ghafurur rahim, ini ada taukid inna. Bila wallahu ghafurur rahim, ini hadzaf. Hadzaf ni maksudnya apa? Tak ada inna. Hadzaf ni tak ada sebarang taukid. Hadzaf ni maksud dalam bahasa Arab padam, ya. Hadzaf ni maksudnya padam. Jadi dekat sini inna tak ada langsung. Inna tak ada. Bila inna tak ada, ini salah satu bentuk hadzaf. Boleh ya? Kalau yang ni maksudnya taukid. Okey, selesai. Saya rasa dah jelas untuk hadzaf dan taukid. Okey, itu tidak menggunakan taukid. Hadzaf ni apa? Tidak menggunakan taukid.
Kesemuanya sesuai dengan penyampaian Al-Quran. Setiap lafaz diletakkan pada tempatnya mengikut kesesuaian konteks. Iaitu ungkapan yang ditegaskan tidak sesuai diletakkan pada tempat yang tidak perlu ditegaskan. Okey, contoh yang tuan-puan. Saya bagi contoh satu ya. Taukid ni, dia ada satu benda yang antara benda yang seronoknya. Okay, tuan-puan nampak ni kan? Saya punya ayat Al-Quran ni. Okey, isunya contoh dalam surah Al-Ikhlas ya. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah Ta'ala ni Allah yang Maha Esa. Okey, jadi dekat ayat ni tak ada taukid. Inna tidak ada. Lam pun tidak ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata masa bila kita guna inna ataupun lam ni? Kita guna masa audien yang kita bercakap ni dia tak nak dengar, tak nak terima apa yang kita sampaikan. Contoh saya kata satu perkara tu, tapi orang tak boleh nak terima. Jadi saya kena sebut inna ataupun lam. Boleh? Jadi inna dan lam ni kita guna untuk pada keadaan audien kita tak boleh nak terima apa yang kita sampaikan. Okey, isu dia dekat sini, surah Al-Ikhlas ni, audiennya adalah kafir musyrikin. Musyrikin Mekah. Jadi sifat musyrikin Mekah kepada Nabi SAW, mereka ini memang jenis tak boleh terima apa yang Nabi SAW sampaikan. Nampak ya? Okey. Tapi yang peliknya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dalam ayat ini tidak ada langsung kata taukid. Seolah-olah menunjukkan mereka ni bukanlah golongan yang jenis tolak mentah-mentah apa yang Nabi bawa. Biasa inna dan lam ni audien yang jenis tolak apa yang kita bawa. Tapi dekat sini untuk berbicara dengan mereka tak perlu inna ataupun lam tu pun sebagai taukid. Sedangkan mereka ini orang yang jenis tolak apa yang Nabi bawa. Jadi huraian dia kenapa? Jadi dia akan bincanglah kenapa. Jadi untuk orang yang rasa Al-Quran ni tak betul ni sebab tak ada inna, tak ada lam dekat ayat ni. Padahal sembang dengan musyrikin kan. Sepatutnya ada inna atau lam lah. Dekat sini sebenarnya bukannya Al-Quran tak betul. Tapi Al-Quran nak menjelaskan bahawa walaupun pada zahirnya mereka tolak, tapi sebenarnya dalam hati mereka adalah jenis yang terima apa yang Nabi bawa. Mereka hanya menafikan pada lidah saja. Itu satu huraian lah. Maka setengah ulama kata, cukuplah alam yang mereka lihat ini adalah sebagai tanda taukid, tanda penegasan bahawa Allah ini Maha Esa. Kalau mereka tadabbur alam, walaupun tak tadabbur ayat Al-Quran, itu dah memandai menjadi taukid kepada ayat ini. Jadi ayat ini memang tak perlukan taukid. Nampak ya? Jadi kita katakan, bila tempat itu tak perlukan taukid, Al-Quran dah susun comel dah. Tak perlu taukid kat situ. Letak taukid, jadi lagi tak lawa. Boleh ya? Jadi dekat situlah antara perbincangan dia lah untuk taukid ni. Okay. Jadi ini menguraikanlah, iaitu ungkapan yang ditegaskan tidak sesuai diletakkan pada tempat yang tidak perlu ditegaskan. Contoh macam tadi, huwallahu ahad. Tempat tu memang tak perlu penegasan. Jadi kita tak akan letak penegasan. Al-Quran itu yang ada pada Al-Quran. Ya? Begitu juga tidak sesuai ditegaskan dengan dua penegasan. Sama juga kalau satu ayat tu hanya sesuai letak satu penegasan, maka letak satu. Contoh ya. Okey, contoh, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ini cerita kisah Nabi Nuh kan. Okey, jadi Nabi Nuh dia kata, Tuhanku, aku berlindung dengan engkau untuk bertanya tentang apa yang aku tak tahu. Okey, wa illa taghfirli, sekiranya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan engkau merahmati aku minal khasirin, nescaya aku termasuk dalam golongan yang rugi. Okey, ini cerita yang sama, cerita tentang Nabi Nuh. Okey, dekat sini akun yang kita nak beri perhatian. Akun ni tak ada sebarang kata taukid. Okey, kita bandingkan dengan ayat yang lain, cerita Nabi Nuh juga. Ini bukan cerita Nabi Nuh, ini cerita Nabi Adam pula, surah Al-A'raf. Kita tengok. Tapi contohlah. Okey, kenapa dalam kisah Nabi Adam dia tak guna, kita tengok tu ayat dia. Contoh. Qala, Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana.
Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk dalam golongan yang rugi. Ini doa Nabi Adam. Jadi tadi kisah Nabi Nuh, ini kisah Nabi Adam. Kenapa dalam kisah Nabi Adam ni letak lam dan nun? Taukid dekat mana? Lam dekat sini. Satu lagi nun kat belakang. Itu taukid. Boleh? Okey, ini satu bentuk. Yang tadi ni tak ada langsung tanda taukid, ini ada taukid. Okey, kita bandingkan lagi dengan satu lagi dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, walamma suqita fi aydihim, dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan dan mengetahui mereka ini sesat, wa ra'a annahum qad dhallu, dan mereka sedar bahawa mereka ni sesat. Qalu, mereka berkata, la illam yarhamna. Dekat sini lam, dekat sini ada taukid. Kalau yang tadi, okey, kita bandingkan, ini ada taukid dekat lam ya, dekat illam yarhamna. Dekat sini wa illam, ini tak ada taukid dekat depan ni. Mana taukid sebelum in? Tak ada taukid. Kalau kat bawah tadi wa la illam tarhamna. Dekat sini wa illam, tak ada lam, tak ada taukid. Okey, kita bandingkan lagi dengan ayat ni. Wa illa. Jadi dekat sini tak ada lam juga dekat sini depan ni. Jadi ayat dalam surah Hud dengan surah Al-A'raf yang cerita kisah Nabi Adam ni tak ada lam. Tapi berbanding dengan kisah yang Allah paparkan dalam surah Al-A'raf juga, walamma suqita ni, yang dekat sini ada lam. Ini ada lam dekat sini. Jadi ini satu bentuk taukid yang ada. Okey, kemudian dia ada lagi taukid, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Rabbuna pula dia ada tambah. Kalau tadi wa illam taghfir lana wa tarhamna, mana rabbuna ataupun rabbana kan. Kemudian lanakunan, ada lam, ada nun. Jadi ini ada tiga. Yang tadi ada dua, yang satu lagi tak ada langsung. Jadi dalam takbir Quran ni akan dimentangkan. Kenapa ayat tu ada lam, ada satu taukid, kenapa ayat lain ada dua taukid, kenapa ayat ni ada tiga pula taukid. Jadi iaitu menggunakan lam pada sebelum syarat, lam dekat sini, dan meletakkan taukid pada jawapan syarat, iaitu lanakunanna minal khasirin. Kesemua ini mengikut kedudukan dan konteks ayat. Ayat-ayat seperti ini tidak sesuai diletakkan pada bukan tempatnya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Nanti dalam perbahasan selanjutnya akan dibincangkan kenapa ayat ini ada satu ataupun dua ataupun tiga taukid. Okey, setakat ni berat tak tuan-tuan? Ni saya try and error tuan-tuan. Saya cuba sampaikan. Kalau boleh kita nak gilak potensi tuan-tuan ni ke arah yang lebih jauh. Bukan sekadar kita ambil perbincangan permukaan, kita cuba masuk dalam kali ni. Kalau kisah Nabi Adam tu kita dah cuba masuk dalam sedikit, tapi ni kita cuba gali kaedah dia. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, itu contoh yang kita sebut tadi, uslub penegasan, uslub taukid. Contoh lain ialah uslub pertanyaan dalam Al-Quran, disebut istifham ya. Lepas ni dalam bahasa Arab disebut al-istifham, soalan, pertanyaan. Okey. Dalam bab pertanyaan pun ada bentuk yang dibezakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada soalan, ada bentuk yang dibezakan. Al-Quran kadang-kadang menggunakan gaya pertanyaan dengan huruf hamzah. Jadi dalam bahasa Arab adanya hamzah ni. Okey, kita perhatikan. Okey, dekat sini adanya hamzah kat depan. Hamzah ni maksudnya adakah. Dalam bahasa Arab, hamzah ni maksudnya adakah. Okey, kadang-kadang juga menggunakan lafaz hal. Hal juga dalam bahasa Arab adakah. Kita perhatikan contohnya dalam surah Al-Hajj, qul afa unabbiukum, katakanlah wahai Muhammad, jika demikian adakah aku khabarkan kepada kamu. Dekat sini terjemah mahukah ya. Tapi dekat sini kalau terjemah asalnya adakah lah. Ni maksudnya adakah. Bisyadrin min dzalikum, dengan perkara yang lebih buruk daripada apa yang kamu marah tu ya. Okey, dekat sini adakah. Tetapi dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Al-Maidah, qul hal unabbiukum, katakanlah adakah.
terjemahan bahasa Melayu disebutkan mahukah. Mahukah. Sebenarnya bahasa Arab asalnya adakah ya. Jadi maksud yang sama, hal dengan hamzah. Soalan dia, kenapa dekat sini hamzah, dekat bawah ni hal? Kenapa tak guna dua-dua ni hamzah? Okey. Jadi kadang-kadang Al-Quran menggunakan, jadi dekat sini menunjukkan Al-Quran ada penggunaan yang tertentu. Sehingga kan hamzah dan hal dibezakan dalam penggunaan bahasa Al-Quran Karim. Contoh dekat sini, afa unabbiukum, dekat sini hal unabbiukum. Jadi soalan ni, kenapa dalam surah Al-Maidah tak sebut unabbiukum, sama seperti Al-Hajj. Jadi itu soalan-soalan yang bakal dilontarkan nanti. Okay, kita teruskan lagi. Contoh lain kalimah ma. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan gaya bahasa. Berat juga bagi saya yang tiada basic bahasa Arab. Sedang berusaha, moga Allah beri kefahaman. Jadi kita sama-sama dah ya, kita berusaha ke arah yang selanjutnya. Tapi kalau tuan-puan tak faham contoh term bahasa Arab tu, maklumkan terus. Ya? Kalau tak ada soalan, saya anggarkan benda tu difahami. Tapi kalau ada soalan, saya akan cuba jawab, insya-Allah. Okay, kadang-kadang Al-Quran menggunakan gaya pertanyaan dengan lafaz ma. Ma ni maksudnya apakah? Dan kadang-kadang juga menggunakan lafaz madza. Jadi ma dengan madza, kalau kita belajar bahasa Arab, apa bezanya? Ma dengan madza. Pada satu kisah yang sama. Contoh kisah Nabi Ibrahim AS. Ya. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, wa qaumihi, dan kaum dia, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi soalan dekat sini ma sahaja. Ma sahaja. Ma ta'budun. Tetapi bandingkan dengan ayat dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim sebut apa? Wa idh qala li abi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, madza. Dia sebut madza dalam surah As-Saffat. Jadi itu persoalan yang bakal kita bincang. Kenapa dekat situ ma, satu lagi madza. Jadi tuan-puan tak ada jawapan lagi ni. Kita tak bincang jawapan dia lagi ni. Kita bincang soalan dulu. Ya? Nanti masuk kepada tajuk dia baru kita bincang jawapan dia. Okay, contoh lain ialah gaya menghadapankan lafaz. Menghadapankan lafaz dalam bahasa Arab disebut at-taqdim. Ya, taqdim. Dan mengkemudiankan lafaz, kita sebut at-ta'khir. Okay, saya cuba perlahankan sikit ya. Okey, jadi dekat sini ada dua bentuk. Satu taqdim, mengkedepankan. Satu lagi ta'khir, mengkebelakangkan. Mengkemudiankan. Ini satu contoh juga dalam Al-Quran. Di Al-Quran kadang-kadang mengkedepankan kalimah pada satu tempat, kadang-kadang mengkemudiankan kalimah pada satu tempat yang lain. Contoh. Okey. Macam Allah, ala dalam ayat 14 surah Al-Mulk. Tu bolehlah kan ustaz contoh dia? Ya, betul ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu hamzah tu, hamzah adakah lah tu. Ala tu hamzah adakah. Jadi soalan ni, kenapa dekat situ hal la ya'lamu hal? Kenapa tak gunakan hal? Kenapa guna ala hamzah? Itu soalan dia lah. Okey. Kita perhatikan dekat sini. Contohnya Al-Quran dia kedepankan satu kalimah tapi dia kebelakangkan satu kalimah yang lain. Contoh. Kadang-kadang Al-Quran mengedepankan lafaz as-sama berbanding lafaz al-ard. Jadi banyak dalam Al-Quran sebut as-sama kemudian al-ard. Jadi khalaqas samaa wal arda ataupun khalaqas samawati wal arda. Jadi sebut samawat dulu baru sebut al-ard. Tapi ada tempat yang lain Al-Quran sebut al-ard dulu baru as-sama. Jadi itu satu tajuk yang lain. Kadang-kadang Al-Quran mengedepankan lafaz al-ins baru al-jin. Sebut al-ins dulu, manusia dulu baru sebut jin. Tapi ada tempat yang lain Al-Quran memulakan dahulu dengan al-jin baru sebut al-ins, baru sebut manusia. Kadang-kadang Al-Quran mengedepankan lafaz ar-ruku', baru sebut sujud. Rukuk ni rukuk lah ya. Rukuk yang selepas berdiri, qiyam, rukuk, iktidal, sujud. Tapi pada tempat yang lain Al-Quran sebut sujud dulu baru sebut rukuk. Jadi ini soalan-soalan yang kita boleh soal kan, kenapa ungkapan bahasa Al-Quran sebut ini? Sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Hajj ya. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah. Jadi sebut rukuk dulu baru sebut sujud.
Berbanding dalam surah Ali Imran, Allah sebut kepada disebutkan kepada Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i. Sebut sujud dulu baru sebut rukuk. Okey, saya ulang Surah Al-Hajj Allah sebut rukuk dulu baru sebut sujud. Tapi dalam surah Ali Imran kisah Maryam, Allah sebut sujud dulu baru rukuk. Padahal kalau yang berlaku pada kita rukuk dulu baru sujud. Tapi untuk kisah Maryam, sujud dulu baru rukuk. Jadi ini ada sebabnya. Okey. Contoh lain bentuk yang kita sebut takdim dan takhir. Okey, kita perhatikan dalam surah Ibrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Bandingan orang-orang yang kufur ingkar dengan Tuhan mereka. A'maluhum, amal-amal mereka ni seperti apa? Karamat, seperti abu. Ishtaddat bihir rih, yang diterbangkan oleh angin. Nampak? Angin dekat sini sebut ar-rih, dia tak sebut ar-riyah. Jadi kita dah tahulah sebab apa sebut ar-rih, bukannya ar-riyah. Fi yaumin asif, pada hari yang angin ribut kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tak boleh memperolehi satu faedah pun. Mereka tak mampu pun. Mimma kasabu ala syai'. Daripada apa yang mereka ada, apa yang mereka usahakan, sesuatu pun. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi dekat sini, kita nak perhatikan kalimahnya adalah pada la yaqdiruna mimma kasabu. Mereka tak mampu daripada apa yang mereka usahakan. Mereka tak boleh buat apa. Mereka dah ada benda, contoh. Mereka usahakan dapat iPad. iPad tu mereka tak boleh guna pun masa hari kejadian ni. Tak boleh tolong dia pun. Okey, itu ayat dalam surah Ibrahim. Tapi kalau tuan-puan bandingkan dengan surah berikutnya, ayat yang lain, bila Allah cerita tentang sedekah dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan dua perkara. Satu, yang pertama al-man, dia selalu sebut-sebut. Kan aku dah bagi duit hari tu, contoh. Wal adha, dan kelakuan yang menyakitkan. Okey, jadi orang yang bersedekah dia tak boleh ada al-man, tak boleh ada al-adha. Dia kena cuba lupakan apa yang disedekahkan. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Okey, kamu rasa sama tak? Jangan kamu batalkan sedekah dengan al-man dan al-adha. Sebab apa? Seperti sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, kerana nak menunjuk-nunjuk. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan sebagaimana orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Famathalu, perumpamaannya adalah kamathali safwan, adalah seperti safwan, seperti batu licin. Alaihi turabun, ada tanah di atas batu ni. Fa asabahu wabil, kemudian batu ini ditimpa hujan lebat. Fatarakahu salda, lalu jadi bersih balik. Jadi tak ada tanah balik. Ibaratnya batu licin yang asalnya ada tanah, bila turun hujan, hilang balik tanah tu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Jadi beza dengan ayat tadi, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Tapi dekat sini la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Jadi dekat sini dia kedepankan ala syai' daripada mimma kasabu. Mimma kasabu kat belakang, ini kat depan. Tapi kalau ayat yang sebelumnya tadi, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Jadi itu soalan-soalan yang bakal dilontarkan dalam perbincangan ini. Kenapa ala syai' dikebelakangkan untuk ayat Ibrahim ni, surah Ibrahim. Okey. Okey. Kita nampak perbahasan tentang at-taqdim wa ta'khir. Ini pendahuluan lah ni. Okey. Al-Quran kadang-kadang menyebutkan kalimah pada satu tempat, tetapi tidak disebutkan kalimah tersebut pada satu tempat yang lain. Firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab ni, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak mengisi dalam perut mereka melainkan api neraka sahaja. Wala yukallimuhumullah,
dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, walahum adzabun alim, dan mereka dapat siksaan yang pedih. Okey, kita perhatikan ayat ni tak jauh beza dengan ayat yang surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran Allah sebut innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang yang membeli dengan perjanjian Allah ni, wa aymanihim, dan janji-janji mereka, thamanan qalila, dengan harga yang rendah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapat bahagian langsung di akhirat nanti, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak memandang kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, walahum adzabun alim, mereka dapat azab yang pedih. Jadi dekat sini tuan-puan perhatikan ada perbezaan dia pada dua ayat ni, iaitu pada surah Ali Imran disebut wala yanzuru ilaihim, tapi dekat sini tak ada wala yanzuru ilaihim. Mula daripada wala yukallimuhumullah ni tak jauh beza dengan surah Ali Imran, hampir sebiji. Sampai sini. Beza kat mana? Wala yanzuru ilaihim ni sahaja, tak ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini kita sebut hadfu ma dzukira fi ghairihi, ya, menghazafkan apa yang disebut pada ayat yang lain. Jadi dekat sini wala yanzuru ilaihim ni tidak ada. Jadi ini adalah satu bentuk dalam bahasa Al-Quranul Karim yang mana insya-Allah kita akan bincangkan dalam perbahasan yang selanjutnya nanti. Jadi bila kita dah perhatikan ada bentuk-bentuk yang berbeza ini, akhirnya manusia mereka akan tunduk dengan apa yang Al-Quran bawa, ya. Mereka akan tunduk. Contoh dalam buku ni ada sedikit lagi bahagian yang kita kata kalau saya tak salin, saya tak terjemahkan pun tidaklah menjadi masalah. Cuma dalam tu bahagian tu dia kata dan banyak lagi kajian yang dibuat tentang Al-Quran. Setengahnya kata mukjizat Al-Quran ni pada sudut kesenian bahasa. Ada yang kata mukjizat Al-Quran ni pada sudut kejuruteraannya. Contoh kisah Nabi Nuh membina bahtera, itu salah satu bentuk kejuruteraan. Ada yang kata Al-Quran Al-Karim adalah kemukjizatannya pada sudut pengurusan. Contohnya dalam kisah semut, An-Naml, ataupun kerajaan Nabi Sulaiman, ataupun kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang kata kemukjizatan Al-Quran pada sudut pentadbiran. Contohnya dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ada yang kata kemukjizatannya adalah pada sudut ekonomi, sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang kata kemukjizatannya adalah pada sudut pendidikan, macam kisah kisah Luqman. Kisah Luqman. Ada yang kata kemukjizatannya pada sudut sosiologi, ya, ilmu sosial, sebagaimana dalam beberapa surah, contoh surah Al-Tahrim, kan, dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat. Ada yang kata dari sudut psikologi. Jadi Al-Quran ni kemukjizatannya luar biasa, yang mana bila kita makin kaji, makin terserlah kemukjizatannya yang tersendiri. Pergi mana-mana skop, dia mencakupi skop tersebut. Dan sehingga kan kalau tanya Al-Quran ni kitab apa sebenarnya? Adakah dia kitab bahasa? Adakah dia kitab sastra? Adakah dia adalah kitab perundangan? Ataupun buku ekonomi? Ataupun buku pendidikan? Ataupun buku sejarah? Ataupun buku ilmu sosial? Ataupun buku politik? Ataupun buku akidah? Jadi dekat sini Al-Quran membatasi apa yang disebut, melebihi apa yang disebut tadi. Iaitu Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, hudan. Akhir sekali yang kita sebutkan, Al-Quran ni dia adalah hudan. Walaupun kita bincang mukjizat ni panjang lebar, tapi kita kena banyak muhasabah diri balik. Adakah Al-Quran yang kita baca ni telah pun menjadi hudan dalam hidup kita, petunjuk. Jadi mudah-mudahan bila kita bongkarkan ataupun kita kaji benda yang kita bakal bincangkan ni, dia menambahkan keyakinan kita bahawa Al-Quran ini bukan kalam manusia, dan paling penting ia menambahkan cara kita tadabbur ayat Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Okay, tuan-puan ada soalan ataupun ada pandangan, ada luahan perasaan, silakan sebelum kita tutup majlis kita pada petang ini.
Saya rasa slot ini tak sesuai ya, 1 jam setengah ke macam mana? Sebab bagi 1 jam lebih dah rasa berat ya. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin kita boleh berhenti kat sini. Kalau tuan-puan ada soalan mungkin boleh kumpul pada minggu depan ataupun nak tanya sekarang pun boleh. Saya tengok dalam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Kalau kita tengok tadi kan yang nombor 5 tadi, nombor 5 tu kan kita bincang tentang perbezaan gaya Hijaz dengan Tamim kan? Betul. Ya, lepas tu kita bincangkan tentang taukid, istifham, lepas tu yang apa kedudukan takdim semua tu. Yang tu adakah masih lagi dalam gaya Hijaz dan Tamim ataupun itu sebenarnya poin yang ke-6 dan seterusnya? Okey, terima kasih puan ya. Okey, yang Tamim dan Hijaz tu itu adalah satu sudut perbincangan ya. Jadi yang kita sebut takdim takhir tu tajuk lain. Takdim takhir tajuk lain, istifham tajuk lain, taukid tajuk lain. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama ya. Dia bukan bawah satu tajuk tentang Hijaz ataupun Tamim. Okey. Ada lagi soalan? Okey, saya tengok dalam Facebook sekejap takut ada soalan. Saya pun tak terbuka Facebook. Okey, jadi topik yang okey, cuma nak biasakan minda dengan term-term yang pelbagai. Jadi insya-Allah term ni yang tuan-puan dapat takdim, takhir, taukid, istifham, hari ni mungkin nampak banyak. Tapi nanti kita akan masuk satu persatu. Insya-Allah benda tu akan jadi sikit-sikit kita akan ingat sendiri. Ya. Jadi bila kita bincang tajuk satu persatu tu, insya-Allah taukid, takdim yang kita rasa banyak tu sebenarnya dia tak banyak sebenarnya. Tapi sebab kita masuk tu sekali bagi banyak. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk struktur ayat yang lebih spesifik. Benda tu dia akan pelan-pelan kita sama-sama belajar insya-Allah. Okey. Insya-Allah kita jumpa lagi. Ustaz kenalkan semula ya yusyaqi. Jadi kalimah yusyaqi tu ya, itu insya-Allah kita akan bincang pada tajuk yang lebih spesifik nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.